Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihad ala kulli muslim alladzi wa'adahum bi jannatin na'im wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayyuhal ahibba wal a'izza ittaqullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama dan selamanya marilah kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Moga-moga dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersama-sama kita memulakan muqaddimah Agrofest 2017 ini dengan sama-sama kita bertazkirah dan kita berkongsi ilmu. Apatah lagi insya-Allah jika kita dipanjangkan umur kita, pada minggu hadapan 9 hari sahaja lagi kita akan menikmati madrasah Ramadan. Bulan Ramadan Sayyidus Syuhur yang ditunggu-tunggu oleh para salafus salih. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, hari ini kita tampilkan dua tokoh yang hebat. Seorang ialah seorang ulama, punya pengalaman mengajar begitu lama, seorang guru di sekolah menengah kebangsaan agama Kuala Selangor, iaitu Ustaz Ghazali Omar. Dan seorang lagi bekas penyanyi rock, saudara Mel Wings. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kalau sebut kumpulan Wings ni tuan-tuan, jangan kata nak buat show nyanyian. Kalau datang kat Sungai Besar satu ketika dahulu, datang saja berkerumun orang penuh. Tapi tuan-tuan yang berbahagia sekalian, pada malam ni insya-Allah kita minta yang masih berada di laluan, di tepi jalan, yang berada di kemah-kemah sekitar ini dapat masuk ke dalam untuk sama-sama kita mendengar bual bicara bersama dengan Ustaz Ghazali Omar dan saudara Mel Wings, yang insya-Allah kita dengar sedikit sebanyak pengalaman, kita akan dengar sedikit sebanyak perkongsian muhasabah untuk kita bersedia memasuki madrasah Ramadan. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, pada malam ini saya letakkan satu tema, iaitu mencari takwa. Kita nak mencari takwa. Bila sebut takwa ni tuan-tuan, ramai orang duk tafsirkan takwa ni sekadar takut pada Allah. Soalnya ialah takut yang macam mana? Maka hari ini tuan-tuan kita tampilkan ada seorang yang satu ketika dahulu berada di pentas rock, yang satu ketika dahulu kalau orang sebut namanya terkinja-kinja para penonton. Kalau satu ketika dahulu minta belanjakan satu lagu. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, kita minta kalau boleh saudara Mel Wings bagi belanja sikit satu lagu untuk kasih panas sikit, untuk supaya yang mungkin ada anak-anak muda yang berada di luar sana boleh masuk ke dalam. Dan seterusnya tuan-tuan, sama-sama selepas kita dengar lagu dia, kita nak dengar sedikit bicara yang mana sejarah beliau satu ketika dahulunya pernah menjadi rock dan berubah, dan apa yang menyebabkan dia berubah
dan apakah kesan daripada perubahan tersebut, maka pihak majlis mempersilakan saudara Mel Wings untuk memulakan bicara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama tuan-tuan dan puan dan juga bersama dua ahli panel selain saya, iaitu seorang tokoh ulama yang saya sangat hormati, iaitu Ustaz Ghazali Omar. Dan keduanya tuan moderator yang sangat saya kasihi, iaitu Ustaz Labib, yang saya rasa malam ini baru saya jumpa dia ni. Ya, sebelum ni tak ada. Tapi macam kemesraan tu dah bertahun-tahun jumpa dah. Inilah hikmahnya, rahmatnya Islam tu. Jadi alhamdulillah saya dah jumpa Ustaz Ghazali Omar banyak kali dah. Dan hari ini saya rasa masuk beberapa kali je kita sama Ustaz Ghazali. Alhamdulillah akhirnya sampai juga saya ke sini, ke Agro5 sini. Malam tadi saya di lupa saya dah. Malam tadi saya di ya Allah Tuhanku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak sangat, banyak. Sebelum ni di Pantai Remis. Malam tadi di Kuala Kangsar, Kati. Malam ni dekat sini. Besok dekat Jengka pula. Inilah ya, yang suasana yang saya rasa berlainan sangat daripada dulu bila main rock dulu. Kami buat konsert habis kuat sebulan 3 kali je. Tapi masuknya lebat lah. Masuknya banyak lah. Walaupun ini kita hari-hari masuk sikit, tapi berkatnya ada. Ini yang kita nak cari sebenarnya. Apabila kita dah berkumandang umur dah 51 tahun ni, saya rasa sesuai sangatlah. Saya bersama dengan artis lain, iaitu artis Ijrah. Ini katakan artis Ijrah. Saya, Ali Spedisi, Iwan Syaman, Zul Yahya dan Ijam Madison. Banyak ramai lagi sebenarnya. Malam tadi saya dengan Ali, dengan Ijam Madison, dengan Iwan Syaman di Kati, Kuala Kangsar. Semua ni, itulah adanya. Daripada pagi, petang malam, tentulah tuan sekarang ni untuk menghabiskan masa-masa sisa-sisa umur kita untuk berdakwah. Selain berdakwah, kami juga sentiasa ada buah tangan. Samping itu membuatkan album baru dan juga sedikit lagu santai yang akan kami dengarkan. Dan juga malam ini saya akan dengarkan beberapa buah lagu, insyaAllah. Dan alhamdulillah ya, malam ini kita sembang santai. Nama saya Ismail Benzaruddin. Ya. Terima kasih tuan. Kursi banyak lagi. InsyaAllah ya. Yang saya segan. Ini macam sama-sama santai . Nama saya Ismail Benzaruddin, berasal dari Teluk Intan, Perak. Orang sawah padi. Dan saya rasa dalam lingkungan sekarang untuk kita berdakwah ni, saya rasa kita jangan kira umur, jangan kira masa, jangan kira waktu. Saya rasa berdakwah, saya sangat suka orang kata dakwah sekarang ni membetulkan balik diri kita daripada yang tak betul, yang kebetul. Daripada yang lalai dulu sehinggalah sekarang ni. Apabila Ramadan nak dekat ni, tambah-tambah Ramadan nak dekat ni Ustaz, sekali kita Ramadan nak dekat ni, kalau sahabat dulu, para sahabat dulu menunggu-nunggu Ramadan dia. Belum Ramadan datang lagi, tapi dah menunggu-nunggu untuk menyambut Ramadan tu. Saya rasa kita belum sampai nak menunggu-nunggu, kan? Kita menunggu raya ada, kan? Itu selalunya yang terjadi pada diri kita lah. Jadi saya menyanyi rock ni dah lama dah tuan-tuan, dah 30 tahun dah. Saya rasa kemanisan yang
yang ada pada diri saya ni, apabila saya kena stroke, saya menceritakan sikit, apabila saya kena stroke, tuan-tuan, dulu, kalau dulu, maaf cakap kadang-kadang, nyerok ni, penyanyi kadang-kadang dilalai, dilupa, apabila naik atas pentas tu, naik atas pentas tu kadang-kadang lupa diri, kita lah yang paling handsome, kita lah paling sedap menyanyi, kita lah yang paling lawa di atas pentas tu, tak ada orang lain lagi dah. Tapi lama kelamaan menyanyi, benda tu dah biasa. Puji-pujian ni dah biasa dah. Sehingga kan kita lupa, lalai kepada Allah SWT. Begitulah terjadi pada saya tahun 2014. Bulan 12 saya kena stroke. Normal stroke dah, maknanya mild stroke. Stroke ringan lah. Tapi dalam ringan-ringan stroke saya tu pun, 4 cm dah buku dalam otak sini. Saya rasa bukan dalam otak lah, dia tak operation pun. Mungkin atas sikit lah. 4 cm. Jadi itu yang Tuhan bagi pada saya. Bila kena stroke ni, rupanya dia, macam-macam stroke ni, macam-macam penyakit dia punya aroma stroke ni lain-lain. Saya punya ni, kena hampir bulan 12. Bulan 11 hujung, saya kena 2014, hampir 2 tahun. Saya tak buat apa-apa pun. Tak ada show, tak ada apa, lepak koma, bepik je lah. Sebab apa? Tak boleh bangun. Sebelah badan saya ni, tangan, kaki, mulut saya rebeh, tak boleh bercakap. Tak dapat lah, tak dipanggil show, tak boleh buat apa pun. Di situlah tuan-tuan dan puan, di situlah saya merasakan apabila kita dah diberikan kudrat oleh Allah SWT, kita rasa kita sampai tua macam tu je, sihat walafiat. Begitulah jalan nyanyian. Kita rasa boleh nak menyampaikan nyanyian ni. Tak usah simpan duit lah, senang cerita kan. Duit lebat-lebat dulu, tak payah simpan duit kan. Kena rasa tu, sampai hari tua lah, maknanya kita boleh menyanyi. Rupa-rupanya tidak tuan-tuan dan puan. Cukup masa time dia, collapse. Begitulah juga yang berlaku pada diri saya. 2014 saya kena stroke 2 tahun. 2 tahun. Sehinggalah saya tak ada panggil show, tak ada panggil apa. Dan saya pun risaulah juga keadaan. Masa tu keadaan saya pun yang saya buat pun boleh menyanyi, boleh sembang santai macam ni. Bolehlah bagi tazkirah sikit. Itu yang saya boleh buat. Nak adakan cerita yang kita rasakan, merasai dalam hati kita ni, Allah tu sangat perlu bagi kita. Yang selama hari ni mungkin Allah tu kita letak nama apa dah. Mungkin 5, 6, 7 macam tu. Kita tak letakkan Allah tu masa tu di hadapan. Kita anggap Allah tu tak perlu bagi kita. Kita anggap Allah tu macam biasa je. Sebut Allah. Tapi tak ada rasa takut dalam gemetar dalam diri kita. Tak ada rasa. Sebut Allah tu biasa je. Macam kita puasa. Berapa hari lagi puasa? Seminggu lagi. Ada 7 bulan ni. Ada lah. Okay, itu macam tu lah. Tapi, belum lagi seminggu sampai puasa, kita nak sibuk nak raya. Begitulah juga kita pandang Allah tu sendiri. Bila saya kena stroke tuan-tuan puan, bila rasa tak upaya dah, rasa terjelepuk dekat atas katil, nak bangun tak boleh bercakap, tak boleh meleleh, jeliur kat sini, barulah kita ingat letak Tuhan tu nombor 1 di hadapan. Barulah saya ingat Tuhan tu perlu bagi kita. Itu terjadi pada diri saya. Tuan-tuan dan puan minta Allah, pada suatu malam saya dah rindu nak buat solat. Nak buat solat bangun sebenarnya. Tak boleh bangun, sebelum tu tak boleh bangun. Duduk lepek macam tu, cakap tak boleh, apa tak boleh. Kan? Sembahyang duduk macam tu lah. Tak boleh dengar sembahyang baring. Main mata, isyarat mata. Satu hari tu, satu malam tu, saya rindu nak sembahyang. Saya rindu nak sembahyang berdiri. Nak sebut juga, walau tak boleh sebut, nak sebut juga. Tuan-tuan dan puan, bila saya sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, nak sebut Fatihah tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar, habis doa kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah dia. Tak sampai Alhamdulillah tu tak boleh. Alhamdulillah tak boleh lepas dah. Mulut saya dia macam kunci, macam dia kapit ini mulut saya.
Itu yang membuatkan saya rasa sedih sangat. Rasa menangis, rasa pilu. Ya. Apa nak jadi pada diri aku ni? Kan? 3 hari saya berlaku macam tu, tuan-tuan. Lepas tu 3 hari saya minta turut-turut sebangun malam, sembahyang tahajud. Abang minta lah semua pertuan kepada isteri. Bangunlah malam. Tahajudlah. Minta pertuan, taubatkan segala dosa-dosa kita. Taubatlah. Betul tuan-tuan, ini bukan main-main cerita. Ini betul terjadi. Selama ini kita rasa kita mungkin tak bertaubat dengan Allah SWT. Kita main minta, tahajud pun, buatlah tahajud. Tapi tak ada rasa nak bertaubat dengan Allah, tu tak ada. Kita rasa diri kita tak berdosa pun. Kita semayang je. Tapi rasa zat dalam semayang tu tak ada. Roh semayang tak ada. Itu terjadi pada sini, siapa rindunya semayang, nak berdiri semayang. Tuan-tuan, 3 hari saya minta, ya Allah Tuanku, berilah aku kudrat balik, berilah aku suara balik, berilah aku boleh bercakap balik, berilah aku boleh berjalan balik, boleh berdiri, boleh menyanyi balik. Kan? Saya minta dengan Tuhan 3 hari je dia bagi. Hebat tak hebat Tuhan ya Allah. Itulah baiknya Allah yang selama ini kita sangka mungkin sangka buruk dengan Allah SWT. Selalu kita macam itulah. Sangka buruk dengan Allah SWT. 3 hari lepas tu saya minta, hari keempat saya bangun, baca Fatihah tu, lepas tu tuan-tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu, saya sujud syukur tuan-tuan, menangislah saya. Kan? Sedih sangat sebab apa? Bukan sedih kerana sedih kerana dia bagi balik tu. Maknanya Allah boleh ambil, Allah boleh bagi anytime je. Sekejap dia boleh bagi. Hak dia kan? Jadi, yang dekat situ, saya boleh belajar dekat situ. Dalam roh aku ni pun, dalam kasar-kasar aku ni pun, dalam jahat-jahat aku ni pun, Allah Ta'ala bagi juga lagi. Bermaknanya, tuan-tuan dan puan, kalau dah baik Allah buat kita macam tu, baiknya Allah tu melakukan sikap dia bagi kita, mana bukan sikap, maknanya dia punya hak lah, dia punya hak dia, nak ambil boleh, nak bagi boleh. Itu pun kalau kita lalai, kita lupa lagi, maknanya kita udah tak tahulah nak jadi apa. Apa jenis manusia lah kita ni. Saya rasa saya dari sini, saya berkatakan berdiri saya sendirilah. Kalau lepas ini saya lupa jugalah. Saya rasa kurang hajar sangatlah kita dengan Tuhan sebenarnya. Saya boleh katakan kita kurang ajar. Kurang ajar manusia, kurang ajar pada kurang ajar dengan Tuhan kita lah. Sebab dah bagi dah macam-macam. Supaya juga kita yang selama ni hidup di bumi ni, bila ceramah macam ni, bila saya santai, bila majlis ilmu macam ni, jarang-jarang jarang-jarang yang berlaku, ramai orang. Ramai orang. Tapi bila saya buat konsert dengan Wing tu, tuan-tuan, buat dekat stadium mereka dah lah. 30 tahun dengan ke Wing dulu. Ramai orang saya, apa Mel, kau masuk balik menyanyi dengan Wing balik. Itu kadang-kadang kita berkira macam tu lah. Kita bukan sekitar saja nak selamat tuan-tuan. Kadang-kadang niat saya tu nakkan juga selamatkan budak Wing ni. Dan kita memandang sikap budak-budak rock ni macam ni. Boleh kita kategorikan. Sedangkan guru saya kata, Mel, jaga-jaga Mel. Kata. Yang kita risau, kita kata orang tu tak elok, kita kata orang ni tak elok. Kita orang sana tak betul, orang sini tak betul. Hujung besok. Di hujung keadaan kita, takut kita mati dalam su'ul khatimah. Takut mati kita dalam keadaan tak selamat. Kita duduk mengata orang rapat dengan saya, kita ni, orang ni tak selamat, dia ni habis lah kan. Entah-entah akhir-akhirnya dia selamat. Kita tak selamat. Itu kita takut. Yang kita takut itulah. Jadi, saya menyeru kepada tuan-tuan, menyeru kepada diri saya sendiri. Satu tip saya bagi. Semenjak kena stroke ni, saya dah malas nak kata orang lebih, tuan-tuan. Buat hal sendiri je. Saya rasa banyak lagi hal kita dengan Tuhan yang belum kita selesaikan. Banyak lagi. Macam kata saya sekarang artis hijrah. Saya mengatakan artis hijrah ni, saya malas mengaku diri saya hijrah. Saya mengaku kita ni semualah
masuk tuan di depan ni dalam program ni, saya menyuruh kepada tuan, mainlah kita hijrah sama. Bukan saya. Pakaian, seluar, rupa pakai kopiah macam ni, belum hijrah tu tuan-tuan. Belum dipanggil hijrah lagi. Dia panggil hijrah ni sebenarnya, mata kita sudah hijrah dah. Belum lagi. Kadang-kadang mata kita ni sibuk memandang kepada maksiat. Mulut kita dah hijrah dah. Belum lagi. Mulut kita masih lagi mengata-ngata orang. Masih lagi berdusta. Masih lagi buat kata-kata nista orang. Buat fitnah. Itu mulut kita. Telinga kita masih lagi suka dengar-dengar cacian orang. Suka dengar benda-benda yang permukaan lagi. Suka dengar lagi. Suka dengar umpatan orang lagi. Tangan kita. Tak ada pun kadang-kadang kita jarang bersedekah. Dekat masjid kadang-kadang RM1 kita bagi. Kalau benda lain kan RM10, RM50 kita boleh je beli. Tapi kalau dekat masjid buat sedekah, ni bulan Ramadan itu tuan-tuan. Bulan Ramadan ringan-ringan kalau tangan untuk kita bersedekah. Kalau itu ilmu kita tahu lagi, tak tahulah. Kan? Termasuk juga saya. Baru-baru nak belajar tu tuan-tuan. Saya ni cakap atas diri saya sebenarnya. Kan? Kita pulun kerja 100% untuk menjadi seorang baik. Menjadi baik. Sebab apa? Dunia tak lama dah tuan-tuan. Dunia sekarang ni dah dekat kiamat dah. Dekat kiamat dah pun. Apabila ilmu tu diangkat, jaga-jaga. Yang dia kata ilmu diangkat, alim ulama diangkat Allah SWT. Matikan alim ulama, berapa banyak mati alim ulama. Yang kita dengar ni Aziz, Tuan Guru ni Aziz dah pergi dah. Tuan Guru Harundin dah pergi dah. Berapa orang yang tinggal lagi? Ni Tuan Guru Adi Awang dah sakit dah. Dah sakit dah. Banyak lagi ulama dah pergi dah. Jadi apa yang kita harapkan sekarang ni? Ini Ustaz Ghazali Omar masih duduk bersama saya. Dia mentah ni bolehlah sembang apa ni? Bolehlah bagi ilmu lagi yang rasa tak sepantas dia bercakap macam ni. Boleh lagi sembang kan dengan kita ni. Besok Ustaz Ghazali dah ambil besok. Saya ni stroke. Belum tutup saya boleh besok bercakap dengan tuan-tuan. Mungkin turun ni kan, besok saya pergi. Kadang-kadang saya takut sekali. Menangkap bila baca paper sekarang ni, hati-hati, rakan-rakan seberjangan saya, Johan Nawami dah pergi, Arab dah pergi, producer ada Zainal TJ dah pergi. Ni Azimil Mustafa sekarang ni, kalau dia bercerita dengan saya, kalau saya nak mati, biarlah saya mangkap dekat masjid. Time saya mangkap dekat masjid, dengar ceramah agama, waktu tuan-tuan ambil lah. Macam itu tuan-tuan puan. Nah ini kita takut, saya sendiri takut. Anytime dia boleh ambil. Harun Salim Baci, dah tak ada dah. Punya gurau-gurau dulu. Saya dah 51 tahun dah tuan-tuan. 51 tahun dah. 51 cakap sengit-sengit ni. Sebab apa? Kesan stroke yang ada pada lidah sini. Rupanya stroke ni dia sentap saraf kita tu, termasuk lidah ni ke dalam sikit. Sebab apa? Dulu mungkin mengata orang banyak sangat. Kan? Kita tak sedar, kita rasa kita cakap elok. Tapi kita bebel dengan tu orang. Alhamdulillah lah. Sebab kadang-kadang sakit ni pun, kita bersangka buruk dengan Allah. Apalah sakit ni kan? Kan? Tak bagus betul lah, aku benci betul sakit ni. Bersangka buruk dengan Allah lah. Sedangkan, Allah Ta'ala bagi penyakit kita ni, menghapuskan dosa-dosa kita. Baguslah. Dia hapuskan je dosa-dosa kita, dia ambilnya. Dekat dunia lagi dah ambil dah. Maknanya akhirat so ada chance sikit. Ringan sikit. Ini bila kita ada sakit, Allah. Demam je. Udah kelangkit libuk dah kita. Allah, apabila apa sahaja tak baik demam dah. Minggu dah demam. Seminggu dah takut. Ada seorang kawan saya, sebulan batuk. Batuk. Kita pula risau. Batuk dah lama ni Ustaz. Tak apalah. Kalau batuk ni melegakan dia untuk hilangkan dosa-dosa dia, alhamdulillah. Macam tu. Maknanya dia senyum saja sakit ni. Sebab apa kalau kita tahu Allah Ta'ala bagi penyakit kita, sebab apa? Allah Ta'ala tu adil tuan-tuan. Dia bukan kejam. Dia bagi kita sakit, dia bagi saya tak ada duit sekarang ni. Dulu muncah sangat dengan duit.
Kereta saya apa sangat? Duit sekarang ni pun ada. Tak ada lah. Macam Iwan Syaman. Dulu sebulan, bulan tadi dia cerita, dekat Kati Kuala Kangsar. Sebulan dulu, hampir 100,000. 100,000 lebih sebulan. Iwan Raja Dandut. Kau Raja Dandut tanya cakap lah, dia ke lah. Kan? Mana Dandut tak bagi siapa lah. Dia panggil Iwan lah. Pergi dia show satu tempat, 5,000. Kadang-kadang satu hari, 3 show. 15,000. Sebulan, dia kata, tolak sehari 2 hari je. Bukan sikit. Kalau sampai dia dinner show orang, 10,000 sekali show. Mana dia kata, pengalaman dia cerita malam tadi lah. Duit yang selama dia dapat tu ke mana pergi? Dia kata tak ada berkat. Sekarang ni dia kata tak ada berkat. Tapi bersembang santai macam ni, ya, malam tadi sembang, berapa sangat dapat kan? Bagi 4 orang. Tapi puas tu menjadi diri dia. Ni puas. Sebab apa? Setiap kali ceramah ilmu agama, kita bawa isteri-isteri kita, anak-anak kita, supaya dengar ceramah agama ni sebenarnya. Yang kita tinggalkan anak isteri kita, dia bawa sekali dengar. Tuan dan puan, kadang-kadang hidup sosial sekarang ni pun kita pun takut dah. Saya sebagai artis lah ya. Tuan-tuan, berapa banyak nak kenang dosa-dosa kita ni sebagai artis ya. Dulu pukul 6, wing sebelum start berkonsert lagi. Pukul 6 ni penuh ni. Hitam ni kepala. Belah sini penuh. Belah sini penuh. Sebut Assalamualaikum Kuala Lumpur. Kan. Macam lebah tau. Macam lebah. Itu tuan-tuan bayangkan ya. Saya kena menjawab Allah SWT tu. Kalau dia padam je nama kita sebenarnya Indonesia sekian bulan, buat silap ni, buat ni. Kalau dia padam, Alhamdulillah. Tapi kalau tak padam, nama kita masih tercatat. Kalau kita belum taubat lagi dengan Allah SWT, masih ada lagi di situ nama kita. Nak jawab macam mana tu? Kalau saya tak buat program macam ni, saya minta ampun pada tuan-tuan dan puan, minta ampun pada pimpinan-pimpinan yang ada. Nak hapuskan dosa-dosa pun senang. Itu satu program yang kita buat tu. Kata kita lagi. Apa lain, macam-macam kata. Mulut kita. Mata kita. Dengan maksiatnya yang cakap lah. Kadang-kadang kita duduk atas pentas ni pun, kadang-kadang kita boleh berdosa juga. Sebab apa? Kita bercakap macam ni pun, kita nampak orang tu terpegun dengan kita rasa kita dah cerdik, dah dapat bagus, dah ceramah. Rosak juga. Minta maaf kadang-kadang saya telefon Safaran bagi saya ceramah. Safaran, berapa bayar saya ni? Berdosa juga kadang-kadang. Dia main. Ini saya cerita tentang yang ada pada diri saya lah. Tapi pihak penganjur pun kena bagilah, juga kena fahamkan lah. Kan? Kena faham dan cakap kat situ pun. Janganlah kadang-kadang bila ustaz jatuh jauh, bagi lebih kurang macam tu. Ini terapan ni, tak panggil dah nasihat ni. Kan? Ikhlas, ini ikhlas pada saya apa yang saya keluarkan. Sebab kita layan agama macam tu. Samsul Allah pernah cerita yang saya dengar. Sebab apa kadang-kadang ustaz tu, naik motor daripada jauh, nak bagi ceramah. Bagi dia 300. Agak-agak lah. Kan? Dia kata kawan si cepuk dalam paket dia apa ke? Otak motor ke? Macam mana? Duit keperluan, bukannya hak tu, bukan dia keperluan sebenarnya. Kita belanjakan tempat-tempat lain, beribu-ribu tak apa. Kita tak nak sebutlah nama kan. Hati-hati yang masih orang kata ada nama lagi. Bukan salah dia orang. 15,000, 40,000. Kita sanggup lagi. Takkan ceramah agama ni kita nak buat. Ini ilmu Tuhan, ilmu Allah. Kita nak sembang nak pasal nak mempromosi ke Allah, nak mempromosi ke Ramadan yang makin dekat ni. Tapi kita layan agama macam mana? Pandang enteng sebenarnya. Tak ada apa pun. Kan? Jadi panjang sangat cerita ni saya ni. Wabi wa'alam. Orang pertama lah. Saya ni. Sekolah. Ini orang pertama ni ada hutang lagi tu. Ada. Hutang dia ialah dia belum lagi tarik lagu lagi tu. Ada hutang tu lagi.
minta tiga botol air kat ni. Saya tak, suara saya tak berapa elok. Minta urus sediakan air. Patut. Macam salam tadi pun tak berapa nak tarik. Jadi tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kita dengar daripada Saudara Mail yang telah berkongsi sikit sebanyak pengalaman beliau. Kita perlu ingat bahawasanya tidak semua manusia yang memulakan kehidupan dengan kejahatan mengakhiri dengan kejahatan. Tidak semestinya manusia yang mula kehidupannya dengan kebaikan tetapi diakhiri dengan kebaikan. Sebab itu kita ini sentiasa bijak dalam membuat pilihan. Dalam membuat pilihan kehidupan, dalam membuat pilihan kita berkawan, dalam membuat pilihan kita bersahabat. Siapa sangka seorang yang telah mengangkat pedang ingin membunuh Nabi SAW, tetapi akhir hayatnya, selepas kematiannya, tempat makam beliau di bersebelahan di makam Nabi SAW. Kita baca sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab yang begitu hebat, yang begitu ganas, yang begitu garang. Sebab itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, tanggungjawab kita bersama adalah untuk kita sentiasa bermuhasabah dan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu takwa?" Kita hari ini kita bicara takwa, tuan-tuan. Apa itu takwa? Lalu Nabi pesan 3 perkara yang kamu kena ingat. Apa dia? Ayyu'ta fala yu'sa. Taati Allah, jangan ingkar perintah Allah. Ayyashkura fala yu'sa. Ingat Allah, jangan lupa Allah. Ayyashkura fala yukfar. Bersyukur segala nikmat Allah, jangan kamu kufur segala nikmat Allah. Dan itu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, hari ini kita dengar panjang mukadimah daripada Abang Mail. InsyaAllah lepas ni, round yang kedua, beliau akan belanja kita 1 lagu. Harap-harap dapatlah air lepas ni, tuan-tuan. Jadi untuk seterusnya, memandangkan kita nak masuk bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan yang disebut di dalam banyak hadis Nabi SAW. Bulan yang disebut di dalam Al-Quran secara khusus. Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah ceritakan kehebatan bulan Ramadan, maka oleh yang demikian insya-Allah kita sama-sama dengar Al-Fadil Ustaz Ghazali Omar yang akan membicarakan apa persediaan kita untuk menuju madrasah Ramadan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati moderator majlis kita pada malam ini, Ustaz Labib, sahabat ahli panel Abang Mel kita, seterusnya pihak penganjur dan seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang sama-sama memanjiri kawasan stadium Sungai Besar untuk Agrofest pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ini kita sama-sama dapat bertemu dan berbincang dalam satu majlis untuk sama-sama mengingatkan kita kepada kewajipan, amanah dan tanggungjawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kita telah sama-sama dapat mendengar bagaimana Abang Mel telah menceritakan kepada kita bagaimana perubahan yang berlaku kepada dirinya daripada seorang artis. Sekarang bertukar menjadi da'i ilallah, nak ajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama lah tuan-tuan dapat mengambil iktibar,
Mudah-mudahan sama-sama dapat kita juga insaf sepertinya. Kita insafi bahawa kita sampai masa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang ni ramai di antara kita yang lupa. Ya, selepas kita hidup kita akan mati. Selepas kita sihat kita akan sakit. Selepas kita muda kita akan jadi orang tua. Ramai ya tuan-tuan yang selalu lupa diri. Dia rasa dia tua tak mati, atau dia rasa dia muda takkan tua dan sebagainya. Lepas tu bagus ya, peringatan tazkirah daripada Abang Mel tadi. Saya kalau ke Pulau Wing ni, saya ingat ada satu lagu tazkirah yang pernah saya dengar dalam radio, tapi bukan Abang Mel nyanyi. Kalau tak silap saya, seorang lagi Awi nyanyi. Oh, dia nyanyi apa tuan-tuan? Dia kata, Tuhan berombak lautan tajam, duri di hutan. Bekor gitu lah. Okay. Tapi yang hujung tu tazkirah dia kata apa? Bila tiba masanya kita akan dibangkitkan. Oh tuan-tuan, saja nak jual Abang Mel. Saya bukan rocker tuan-tuan. Itu rocker tu. Rocker itu. Allahu Akbar. Kalau tu rock kapok ke rock martun lebih kurang ya. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu tazkirah. Kita kena ingat sampai masa kita akan kembali. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak kembali sebagai apa? Ada yang kembali sebagai mayat yang maksiat kepada Allah. Ada yang kembali masih dalam dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Ada yang kembali dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Tengok bagaimana Firaun kembali. Bagaimana Haman kembali. Namrud kembali. Mereka kembali sebagai insan yang akhirnya berhadapan dengan kemurkaan Allah. Tapi kita nak sembang malam ni, nak kembali kepada Allah sebagai insan taqwa kepada Allah. Bantu tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala yang maha penyayang, maha pengasih, maha macam-macam lah kebaikan, maha pemurah Allah, maha kasih sayang Allah, telah menyiapkan untuk kita satu bulan yang namanya Ramadan untuk memproses kita supaya kita keluar daripada Ramadan jadi insan yang baik, insan yang mulia, yang dikasihi dan sayangi oleh Allah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab itu kalau kita nak keluar sebagai insan berjaya dalam Ramadan, kita kena prepare dalam persediaan yang begitu baik. Macam anak kita lah. Kalau anak kita nak masuk peperiksaan SPM tanpa persediaan, maka keputusan SPM dia mungkin tak elok. Ya, anak tak pernah baca buku, tak pernah buat persediaan kerja rumah, tak buat, semua tak buat. Jangan dia harap dapat 11A, mungkin 11G. Kalau orang Jawa ngomongnya ustaz, 11 kali goblok kata dia. 11 GG ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin paling okey pun 11C. Dia susah nak dapat 11A sebab dia tidak ada preparation, tidak ada persediaan. Sebab tu kita nak masuk Ramadan kena ada persediaan. Jadi malam ni santai-santai saya nak sebut beberapa persediaan yang kita nak kena buat tuan-tuan. Ini cara mudahnya untuk mencapai darjat tertinggi, darjat puasa yang tertinggi, yang menjana takwa kepada Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa nak kena buat? Ulama-ulama telah memberikan tip-tip kepada kita, beberapa tip. Yang pertama saya nak sebut tuan-tuan, persediaan yang pertama kita kena buat ialah persediaan hati kita. Kita kena rasa seronok, rasa rindu kepada kedatangan Ramadan. Tengok tuan-tuan, ya Nabi ajar kepada kita satu doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Kami nak masuk Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Rindu. Allahu Akbar. Tata rindu tak dengan Ramadan?
Ramai orang Melayu tuan-tuan. Saya tak tahu lah orang Jawa. Sini orang Jawa banyak ya. Ramai orang Melayu. Bila dekat dengan Ramadan dia kata, alah tak lama nak puasa Ustaz ya. Tak lama. Macam risau tuan-tuan. Macam risau. Sebab itulah dia sibuk. Dia tak nak makan puan-puan. Ramadan tak boleh makan dah. Oh dia risau tuan-tuan. Saya jumpa ramai bukan seorang tu. Oh kita tak lama Ustaz nak puasa saya. Oh tak boleh makan siang Ustaznya. Allahu Akbar, macam tak seronok tuan-tuan. Padahal patutnya rindu dan seronok. Allah Ustaz tak lama nak puasa saya. Bolehlah kita pergi ibadat all out saya. Oh itu perasaan dia. Ini tak Ustaz lah. Makan puan-puan lah Ustaz. 2 minggu ni tak boleh makan dah. Pula tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Lepas tu ada setengah masjid. Pak Imam dia nak masuk hospital dah ni. Sebab apa? Orang kampung tu jamak takdim makan dahsyat. Pagi petang kenduri, 5 kenduri siang malam. Maghrib kita pergi nak sembahyang hilang semua satu jemaah tak ada dah. Kenapa? Sebab jemaah pergi makan kenduri 2 kenduri lepas maghrib, 3 kenduri lepas isyak. Masuk Ramadan Pak Imam masuk hospital. Ha kan? Allahu Akbar. Darah tinggi kecil mana? Tuan Imam. Sebab apa? Kenduri banyak sehari lepas 5. Jamak takdiman makanan. Astagfirullahalazim. Baik, yang ni persediaan pertama tuan-tuan. Saya nak ingatkan macam kita nak kahwin dulu. Tuan-tuan ingat lagi tak masa nak kahwin? Masa nak kahwin, kalau tak ingat kahwin lagi ya tuan-tuan. Kalau beranilah, kalau tak ingat. Kalau ingat tak apa. Tuan-tuan, kita nak kahwin dulu, kita dah tetap tarikh perkahwinan. Nak kahwin 4 bulan lagi. Tuan-tuan hari-hari tuan-tuan tulis dekat kalender. 1. Macam orang haid juga tulis 1. 1 tuan-tuan. Kalau orang tanya berapa hari lagi nak kenduri Ustaz? Alah. Nak kenduri 91 hari lagi. Boleh sebut tuan-tuan. Datang bulan depan berapa hari nak kenduri? 61 hari lagi. Hebat tuan-tuan. Dia bilang hari. Sentiasa ternanti-nanti bila nak kahwin. Ada tak tuan-tuan orang lupa nak kahwin? Sedar-sedar, nak kahwin besok dah. Lupa. Tuan-tuan jumpa tak tuan-tuan? Tak pernah jumpa lagi. Atalah kalau orang sahabat berenang Sungai Besar ada gitu. Biasanya kita ternanti-nanti. Sebab jiwa kita tak sabar dah nak kahwin. Inilah saat yang ku nanti-nanti. Kenapa tak buat gitu dengan Ramadan tuan-tuan? Ramadan ni kita kena buat persediaan gitu. Rasa tak sabarnya. Bilalah nak sampai ni kan. Lepas tu tuan-tuan, doa Nabi tadi. Bulan Rejab lagi. Sudah berdoa, Ya Allah, berkatilah bulan Rejab aku ini. Berkatilah bulan Syaban, Ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Aku nak masuk dalam bulan Ramadan. Ini persediaan jiwa. Rasa redha, rasa rindu, rasa ternanti-nanti. Persediaan yang kedua tuan-tuan, iaitu banyakkan berdoa kepada Allah. Supaya Allah panjangkan umur kita. Dapat beribadat, dapat sihat. Macam Mel kata tadilah. Bila kita kena stroke tuan-tuan, banyak benda tak boleh buat. Dia nak baca Quran dah tak boleh. Allahu Akbar tuan-tuan. Sementara kita sihat, bacalah Quran. Tuan-tuan ya. Orang tak sihat nak sebut nak Allah pun tak boleh. Oh, tuan-tuan, Allahu Akbar. Mel dah cerita kat kita tadi. Nak mengucap pun tak boleh. Saya ada sahabat Pak Imam tuan-tuan. Sahabat saya ngaji dulu. Dia lebih tua daripada saya. Tapi saya rajin ngaji dengan orang tua-tua, ngaji kitab ni. Kalau Tok Guru ngajar, saya pergi ngaji dengan orang tua-tua. Kawan saya, Tok Imam ni. Saya balik ziarah dia, dia dah stroke. Tak boleh cakap, tapi dia boleh bangun seluk-seluk. Tengok saya, dia peluk saya, dia nak cakap apa, saya tak faham. Oh, Allahu Akbar. Air mata berlenang ni tuan-tuan. Peluk saya, Allahu Akbar. Dia imam yang dulunya memimpin jamaah untuk solat tarawih. Dia imam yang dulunya tadarus Quran, dia pimpin. Tapi sebab dia dah stroke, dia dah tak boleh jadi imam. Dia tak boleh dah baca Quran. Sebab tu tuan-tuan doa. Ya Allah, bagi aku kesihatan. Ya Allah. Ya Allah, bagi aku keberkatan. Ya Allah. Ya Allah, berkatilah. Apa makna berkat? Berkat. Kalau Ustaz Labib berkatnya orang Jawa, apa makna berkat? Kalau tuan-tuan pergi makan kenduri, ada bontrotnya. Boleh bawa balik. Itu makna berkat. Barakah. Berkat ni tuan-tuan, kita boleh buat banyak kebaikan. Tu bahasa Arab. Ziyadatun fil khair. Ya bulan ni kami nak berkat pada badan. Boleh bawa ke masjid. Badan kita kalau berkat, boleh datang dengan forum. Berkat boleh ziarah.
berkat boleh pergi masjid surau, berkat boleh tolong orang. Itu badan berkat. Apa lidah berkat? Lidah berkat boleh ngaji Quran. Lidah berkat boleh tuan-tuan zikrullah. Lidah berkat boleh tuan-tuan cakap yang baik-baik. Itu lidah berkat. Ada lidah berkarat. Oh, nak ngaji orang ngerti. Kalau nyanyi nombor satu. Oh, kalau karaoke dia lompat atas petang. Tuan, kalau nak sebut Allah tak reti tuan-tuan. Tapi Hindustan, kalau India tak boleh sebut, dia boleh sebut. Zindagi, Ekseper, Eksohana. Oh, dia boleh sebut tuan-tuan. India pun kata, kita orang India pun tak boleh sebut. Tuan-tuan. Contoh dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Contoh. Ya, ada orang Jawa ni yang nyanyi lagu orang putih, Masya Allah. Kalau Mak Saleh pun tak faham lagu dia, punya dahsyat. Oh, tuan-tuan. Tapi kalau ngaji orang ngerti, orang iso saya. Contoh, sebab dia tak berkat. Berkat, doa supaya Allah bagi panjang umur, tuan-tuan. Ya Allah, panjangkan umur kita, balighna Ramadan. Persediaan yang ketiga, tuan-tuan, qada. Yang mana-mana qada puasa tak habis lagi, tolong qada sekarang. Ibu-ibu ada qada tak? Saya dah habis ustaz, kata dia. Suami saya yang tak habis. Suami awak tak habis qada. Ya. Kalau saya datang haid, sepeliknya suami saya pun keluar darah juga. Ha? Sama-sama berdarah. Ya ustaz, pelik saya dengan suami sehati sejiwa. Saya pakai pampers, suami saya tak pakai lah, tapi darah sama. Kan? Oh, suami saya pun tak puasa lah. Padahal suaminya buasir, tuan-tuan. Buasir wajib puasa, tapi sebab sehati sejiwa, mak tak puasa, bapak pun tak puasa juga. Sehati sejiwa, sama-sama makan, kan, sama-sama tak puasa, sama-sama tak semayang. Astagfirullahalazim. Ada ramai yang saya pernah jumpa, isteri tak puasa, suami tak puasa. Anak kata kami satu keluarga sepakat tak puasa belaka, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Kena qada, yang mana hutang-hutang kita dengan Allah settle. Siapa yang tak settle, settlekan ni, ada apa ni lagi ni. Siapa tak sempat lepas Ramadan kena settle, tapi kena denda lewat bayar hutang. Satu hari satu cupok makanan. Okey, tuan-tuan. Yang mana solat pun tak habis lagi. Qada. Jangan tunggu Ramadan, orang nak puasa, orang nak solat tarawih, dia pun solat subuh. Pelik tak? Saya pernah jumpa, saya heran pakcik-pakcik ni. Bila kita solat tarawih, dia ada kunut. Saya kata, setahu saya malam ke-16 baru ada kunut. Pakcik ni kenapa kunut malam pertama dah ada kunut? Bila kita tanya, dia kata TST, tahu sama tahu sudah. Saya belajar dalam PK, malam 16 baru ada kunut. Yang pakcik ni mazhab apa? Mazhab, dia kata mazhab qada tak sempat-sempat. Mazhab dia. Astagfirullahalazim. Bulan Ramadan baru nak qada. Sekarang qada, tuan-tuan. Qada, puasa, qada, semayang kan. Lepas-lepas isyak ni jangan tengok Gusti dah. Undertaker Rikishi. Undertaker dah masuk Islam dah. Undertaker sekarang namanya Abdul Karim Takar. Oh, nama dia. Abdul Karim dah masuk Islam dah, tuan-tuan. Dah jadi warak, dah camel dah kali kan. Abdul Karim. Tuan-tuan, Mike Tyson, hak kita minat tinju kan. Baru ni Mike Tyson, Masya Allah, saya pun tak boleh buat macam dia. Dia pergi ke Kaabah, tuan-tuan, dalam keadaan badan bertatu, ke Kaabah, dia peluk ke lampu Kaabah, air mata berlinangan. Allahu Akbar. Saya pun tak boleh buat gitu. Air mata berlinangan, peluk Kaabah, tuan-tuan, dengan penuh kerinduan. Ada gambar dia. Tuan-tuan boleh tengok. Bukan Undertaker, saya jumpa gambar atas kapal terbang. Jumpa ulama dia pergi cium tangan, Syekh apa nama tak? Ya, Mike Tyson. Mike Tyson gambar dia pergi Mekah. Oh, tuan-tuan, Mike Tyson pun dah masuk Islam. Kita, tuan-tuan, masih minat tinju Gusti, tak semayang lagi. Astagfirullahalazim. Qada. Baik, tuan-tuan, tu apa dah? Jadi kita masuk sekali lagi, tuan-tuan. Kita buat persediaan ilmu. Alhamdulillah, malam ni kita mulakan dengan kita dengar forum. Tapi bukan takat tu saja. Persediaan ilmu, tuan-tuan, kena ngaji. Setengah masjid, tuan-tuan, masa saya sampai kat Selangor dulu, bulan Syaban ni, Nazir dia kata, cuti tak boleh. Kenapa cuti? Nak puasa dah, cuti dulu awal. Astagfirullahaladzim. Saya kata, Tuan Nazir, patut Ramadan,
sebelum masuk Ramadan kita buat kursus intensif dalam bulan Syaban. Sebab orang nak puasa, kursus. Kalau nak pergi haji 16 siri. Kalau nak salat kena kursus juga, kan? Nak puasa kena kursus juga. Barulah kita masuk Ramadan dengan ilmu. Ada orang tuan-tuan dia puasa sekadar puasa. Perkara batal puasa tak tahu. Perkara yang sunat tak tahu. Contohnya sebab dia tidak mengaji. Lepas tu kita cari buku-buku di pasaran, banyak buku di pasaran yang cerita tentang ibadat puasa. Ya tuan-tuan, kita balik rumah cari YouTube ustaz-ustaz yang berceramah tentang Ramadan. Alhamdulillah kat Selangor kita, jabat-jabat, masjid-masjid, alhamdulillah tazkirahnya berterusan. Ya tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi kena hadir malik ilmu, kena sembang-sembang. Dan lah saya nak sebut untuk siang pertama ni, iaitu kita kena mula start dah. Ibadat hak kita nak buat dalam bulan Ramadan. Sikit-sikit. Kena start dah pergi masjid. Ini malam pertama Ramadan tu baru sampai ke masjid. Macam rusa masuk kampung. Pergi siap, cari siap. Siap-siap, tandah kat mana? Siap tanya awak orang mana? Taiping ke Teluk Intan? Saya Sungai Besar. Siap kata tak kenal. Dia kata siap kata tak kenal. Dia jawab saya lagi tak kenal siap. Oh pula kan, sebab tak kenal. Malam pertama macam rusa masuk kampung, tak apalah. Tuan-tuan jangan condemn, dia nak datang juga masjid. Malam pertama baru nak kenal tadas, baru nak kenal imam, baru nak kenal contoh. Sekarang dah mula berjinok dengan masjid. Tuan-tuan, sekarang mula start baca Quran. Kalau boleh tuan-tuan, kita masuk satu Ramadan, azam kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi kalau kita takut tak sempat baru nak start satu Ramadan, start sekarang pelan-pelan, juk sikit tuan-tuan, merangkak, masuk Ramadan boleh laju. Tuan-tuan, insya-Allah. Ini masuk Ramadan baru tanya kedai jual Quran kat mana? Lalas sekali pergi bazir Ramadan, Quran lupa, dapat tepung talam je. Itulah. Akhirnya tiap-tiap petang tawaf. Bukan tawaf di Mekah, tawaf di bazir Ramadan. Itulah bazir Ramadan juga pojaan hatiku. Sebab apa? Sebab dia tak buat preparation, tak prepare. Berlatih dulu zikrullah. Ya, sebab tu ulama kita cantik tuan-tuan. Ulama kita ni dia didik kita pelan-pelan. Masuk bulan Rejab, dia ajar kita banyak istighfar. Tapi setengah orang, apa yang ulama ajar dia kira nak buat bid'ah belaka. Sikit-sikit bid'ah. Ulama kata masuk bulan Rejab kau start istighfar. Astaghfirullahalazim. Kan? Berapa kali nak istighfar? Start dulu. Masuk bulan Syaban banyakkan sikit. Masuk bulan Ramadan hati dah bersih, semangat nak buat amal ibadat. Ini tak dibid'ahkannya. Dia kata istighfar bulan Rejab bid'ah. Habis itu karaoke, itu tak bid'ah. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Bulan Ramadan kena start sedekah. Sedekah ni kena start sekarang. Jangan bulan Ramadan baru nak start. Bulan start Ramadan dia slow sikitlah. Sekarang kena start dah. Tengok orang kutip derma infak terus. Tengok kat belakang kita tu. Ada Ma'at Tafiz, Batu 10, Tanjung Karang. Tuan-tuan, dia orang ni selalu follow saya untuk siapkan Ma'at Tafiz. Saya kagum ustaz-ustaz dia. Buat Ma'at Tafiz sendiri. Tuan-tuan mengajar siang, malam pula kutip derma nak siapkan Ma'at Tafiz. Masjid punya. Tuan-tuan, kita tolong support. Bulan ni tuan-tuan, kita mulakan sedekah. Ramadan lagi banyak kita bersedekah. Jangan jadi haji bakhil. Tuan-tuan, haji bakhil bin kedekut. Kalau tengok anak yatim, apa dia kata? Anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Haji bakhil dulu. Haji bakhil sekarang dia tengok haji orang tahfiz. Orang-orang tahfiz ini asyik kutip derma sahaja. Buat apa bikin Ma'at Tahfiz banyak-banyak? Kata dia tuan-tuan. Itu haji bakhil kedekut zaman sekarang. Sebab tu tuan-tuan start daripada sekarang. Yang baik mulakan pelan-pelan. Ramadan kita sudah nak pecut menuju kepada taqwa insya-Allah. Sekian untuk pusingan yang pertama. Terima kasih kepada Ustaz Ghazali Omar. Tuan-tuan kalau tengok dengar suara dia tu, silat bulan tertukar dengan Papa Rock.
Jadi kita dengar daripada tazkirah, peringatan kepada kita semua. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, itulah hakikat sebenarnya yang berlaku pada anak-anak kita pada hari ini. Saya pernah mengajar dan sekarang pun masih mengajar. Pernah satu masa dulu mengajar sekolah menengah agama, tuan-tuan. Ya, seorang anak murid saya tanya dalam satu kelas tingkatan 5, siapa yang tak puasa hari ini? Dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Kenapa tak puasa hari ini? Sebab dia kata dia dah janji dengan bapak dia nak turun ke Bendang petang ni. Habis dia kata, bapak tahu tak yang kamu tak puasa? Bapak tahu. Bapak tak marah. Bapak kata tak payah puasa nanti pingsan. Kemudian saya tanya, mak tahu tak? Mak pun tahu. Mak yang masakkan, bawakan bungkusan berkat tadi tu. Bawa ke Bendang, tuan-tuan. Satu keluarga tak puasa semata-mata mengharapkan padi. Sebab tu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, kadang-kala kita tengok apa yang kita usahakan tidak berkat. Puncanya adalah kerana apa? Kerana cara kita laksanakan, cara kita usahakan itu dengan cara yang tidak ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, hari ini cukup kita bimbang sangat. Kita cukup bimbang sangat, tuan-tuan, keadaan anak-anak kita. Dalam surat khabar 13 hari bulan 9 tahun 2016. Berapa bulan, tuan-tuan? Lebih kurang 10 bulan yang lepas. Ya. Tajuk utama akhbar perdana menyatakan bahawasanya sebanyak 159,725 orang anak yang tidak sah taraf ataupun dalam kurungan anak luar nikah yang lahir dari rahim Muslim dalam tempoh bermula Januari 2013 sehinggalah Disember tahun 2015. 3 tahun saja, tuan-tuan, anak luar nikah yang lahir daripada rahim orang Islam sebanyak 159,725 orang. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini cabaran zaman fitnah yang terlalu dahsyat pada hari ini. Sehingga kan bila kita pecahkan ikut hari, tuan-tuan, satu hari akan lahir yaitu seramai 140 orang. Itu yang lahir didaftarkan. Bagaimana yang lahir tak didaftarkan? Campak daripada tingkat 20 sampai ke bawah. Yang masukkan dalam lubang tanah, yang masukkan dalam tong sampah. Bagaimana pula yang berzina, yang berjaya tidak melahirkan anak. Waktu tuan-tuan yang berbahagia sekalian, ini suatu kebimbangan kita. Ini cabaran-cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk ke round yang kedua, sebelum kita dengar lagu daripada Abang Mel kita, ya, saya yakin mungkin tuan-tuan, bapak-bapak yang masih rindukan suara rock beliau, insya-Allah malam ini kita akan dengar lagu dia. Ya, jadi sebelum itu saya serahkan kepada urus dia untuk kita membuat cabutan bertuah. Saya difahamkan malam ni kereta Ferrari ke apa malam ni? Serau lagi. Okey. Betul lah kok, kereta Ferrari tak nampak lagi ke depan. InsyaAllah kita akan sambung. Jadi tuan-tuan, sebelum kita dengar keputusan cabutan bertuah untuk pada malam ini, tuan-tuan, kita akan dengar satu lagu daripada Abang Mel kita. Dan kemudian lepas dia nyanyi itu, kita nak dengar apa cabaran dia bila dia berubah. Apa cabaran dia boleh berubah? Tadi dia cerita dia hijrah, tapi cabaran dia tak cerita. Hari ini kita dengar apa cabarannya dia berubah. Dipersilakan Abang Mel. InsyaAllah. Lagu pertama. Saya akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Santai, saya sembang. Dalam Islam ni dia ada hiburan. Tapi hiburan tidak melalaikan lah. Dalam wingi dulu saya menyanyi lagu Lena Dul Intan. Ada yang minat lagu Lena Dul Intan sini? Ada? Cuba angkat tangan lagu Lena Dul Intan, siapa yang minat? Segan ni. Sebenarnya ramai lagu Lena Dul Intan minat ni. Tuan-tuan dan puan, lagu Lena Dul Intan tu dia mengenangkan kisah seorang perempuan yang bernama Intan. Dulu kalau saya nyanyi Lena Dul Intan ni, yang bernama Intan tu, bergolek-golek dia, tuan-tuan dan puan. Sonok sangat dia.
Nah, siapa nak minta, oh, ini lagu aku kan. Jadi itulah yang saya hiburkan sebenarnya. Dan itulah penulis lirik yang orang kata, dia orang bukan alat sebenarnya. Penulis lirik ni dia ada seni dia, kan. Tapi cuma sentuhan Islam tu belum mampat lagi dalam diri dia. Sebab sekarang ni, kalau kita dengar lagu nasyid, lagu-lagu rock, lagu-lagu berkisarkan kebenaran ketuhanan, ya, sikit yang sihat. Benarnya lagu-lagu sekarang ni banyak yang berunsur keimanan, ketuhanan, ya, keranian sikit. Sebab banyak dah kumandang dah. Rap pun ada lagu ketuhanan, ya. Jadi artis-artis sekarang ni dah mula dah maibak dah, ya. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya daripada artis. InsyaAllah, ya, satu lagu daripada saya, Menagih Kasih. Lagu ini saudara Sanazrun, kawan saya, menciptakan mana seorang itu bermunajat kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf selama ini dalam kesilapan selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Saya namanya duduk ke, berdiri gini. Berdiri lah, ya. Kereta masuk berdiri. Saya lomah minta izin, ya. Alangkah susahnya untuk menagih kasih, laksana mutiara yang sudah hilang. Cari di sana dan cari di sini, tapi sudah tiada lagi. Hati ini ibarat pedang yang sudah gesang, mereka di sana, mereka di sini, kerana hujan kasih sudah tidak menyiramku lagi. Kasih sayang sudah menghilang entah kemana, sedang kasih sayang itu penghibur jiwa. Kosongnya jiwa manusia, rasa bertuhan sudah tiada, hidup dalam keluh kesah dan gelisah. Tuhan tanamkanlah rasa mencintaimu dalam hati kami. Kalau kasih sayang dari manusia tiada, cukuplah kami hanya mahu darimu. Semoga hati kosong ini terobati dengan kasih-Mu dari mengasihimu. Inilah harap kami padamu, oh Tuhan. Jangan biarkan kami terumbang-ambing, selamatkanlah kami, kasihanilah kami. Kasih sayang sudah menghilang entah kemana, sedang kasih sayang itu penghibur jiwa. Rasa bertuhan sudah tiada, hidup
gelisah. Kasih-Mu pada kami berbalas jua segala masalah. Masih. Tak ada tepuk Tepuk dah sikit. Letih saya menyanyi. Tuan-tuan dan puan dulu pengalaman saya dulu sebagai seorang penyanyi. Ini yang berlaku betul pada di artis-artis sebenarnya. Terus saya tipu-tipu lah. Ada kat Ramadan yang terbaik ditipu kan. Ini saya nak ajar pada diri saya lah. Dan tuan-tuan yang ni mana dengar tu, jangan ambil hati Jangan ambil hati, jangan simpan dalam hati. Saya baru nak belajar sebenarnya. Bila saya menyanyi atas pentas, lepas habis saya menyanyi tadi, mana seorang tak tepuk kan? Tak tepuk tu sebenarnya bagus supaya apa? Penyanyi itu tidak mendapat pujian daripada penonton sebenarnya satu benda yang baik. Sebab apa? Takut tak boleh jaga hati. Apabila dia tepuk, dia puji, suara sedap sangat. Suara tadi saya sedap tak? Sedap macam mana tu? Sedap sangat ke atau boleh kau sedap je? Sedap Maknanya ada minat lagi lah Itu tak sedap bagi tuan-tuan puan Kita tak dengar lagi suara Nabi Daud yang berpandang di akhirat dalam surga nanti. Kita akan dengar suara Nabi Daud di sini. Yang Allah Ta'ala akan membaca yang surah Ar-Rahman. Lagi sedap. Jangan main. Saya sebagai seorang penyanyi, apabila terdapat tepukan tadi, dulu, ni cerita dulu. Apa pasal dia orang tertepuk ni? Tak sedap suara aku ni kan? Aku kau handsome ke apa ke sekali kan? Ke dah gemuk sangat. Dulu saya 105 kilo. Kena stroke turun tu jatuh 82 sekarang ni. Maknanya berkilo-kilo dah hilang dah. Jadi bila tak tepuk tadi, okey lah maknanya. Saya pun tak ada rasa berbunga-bunga di hati. Begitu tak juga kami bercakap mentang-mentang ni, macam Ustaz Ghazali cakap, Ustaz Labib cakap, jadi mereka, saya bercakap, tak tepuk. Biar pujian itu sebenarnya Allah Ta'ala dapatkan apa yang kita nak. Supaya dia kata sembang, pesan-pesan santai ni, macam Ustaz Omar, Ghazali Omar, dari biasa berceramah dah. Saya sama santai je. Kan? Jadi, inilah cabarannya yang katakan Ustaz Labib tadi, cabaran hidupan sebagai artis ni, tentang pujian dari orang ramai sebenarnya. Cabarannya. Tuan-tuan dan puan, ramai ada anak-anak yang nak menyanyi sekarang ni. Siapa anak-anak yang menyanyi angkat tangan? Saya nak bagi apa? Promotion sikit. Ramai kita nak hantarkan anak-anak dalam bidang nyanyian. Anak saya sekarang ni cabaran dia, anak sulung saya, Ikhwal Hafiz yang menang AF berapa saya ingat dah. Ikhwal nama dia. Dia menang AF tadi, tempat nombor 3. Itu anak saya tu teman. Sebaran saya sebagai seorang artis kan, saya belum dapat mendidik dia menjadi seorang yang saya nak. Dulu bapa saya jadi imam masjid tuan-tuan dan puan. Kalau dekat kampung tu imam Lebaidin orang kata semua kenal. Zainuddin imam masjid dulu. Parit 2 Cerong Balai Teluk Intan Perak. Ada Teluk Intan sini? Ada kan? Ada, alhamdulillah. Bapa saya dulu imam masjid. Yang tukang azan dia siapa?
Saya tengah sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sedap masa tu. Saya pujilah diri saya kan. Angkat bakul lah ni. Ya. Tiba-tiba bila jadi artis, berkumandang tu asal saya. Tapi bukan melongkan azan. Ya. Melongkan lagu-lagu rock. Itu dia cabaran ni. Lepas tu saya jatuh saya ke badan dakwah ni. 95 awal saya masuk wing dan sebelum hujung saya keluar wing. 96 tu buat album. Buat album dakwah semua. Sebab apa? Dulu bapa saya jadi imam, saya jadi Tuan Bilal. Rasa doa tu, terasa doa daripada bapa ni, doakan kita. Saya itu yang saya boleh cakapkan. Apa pasal tiba-tiba aku nak buat dakwah ni? Rasa minat je rasa. Itu kadang-kadang sebenarnya tuan, doa daripada mak bapak kita. Kita tak tahu. Doa daripada mak bapak kita, doakan baik-baik je untuk anak-anak dia. Itu yang saya dapat tu. Itu saya nak beritahu sini, doa yang baik kepada anak tuan-tuan. Ya? Dia menyanyi boleh, menyanyilah. Tapi menyanyi lagu-lagu yang berunsur agama. Yang berusurkan nasihat, berusurkan Tuhan. Janganlah nyanyi lagu menjerit ni. Sekarang ni, hati-hati macam saya ni, macam hati-hati yang dah hijrah, cabaran dia hati luar pula. Bukan salah dia orang. Program-program artis luar sekarang ni. Saya tu dan saya dakwah ni, udah dia orang bacuk, ajak masuk gegar bangsa pula. Jangan main. Ini kalau ada orang esok ni minta maaf lah kan. Marah belakang kan. Ajak masuk gegar bangsa, saya tak nak lah. Saya kata, kalau masuk tu, saya dapat nombor 1, tak apa, kita bagi hadiah. Kau 50,000, aku 50,000. Itu saya nak ada. Tak nak dia. Macam masuk gegar bangsa. Dulu masa aku jatuh dulu, masa aku tersepit-sepit, dia minta, ambil lah aku yang ni, ambil aku ni, tak nak dia ambil. Ada ustaz-ustaz yang ajak sama, kan? Nak pula tarik dia, dia nak tarik pula. Ajak masuk gegar bangsa. Lepas tu ajak masuk legasi. Legasi ni anak dan bapa menyanyi. Itu cabaran saya sekarang ni, sebab hati-hati yang dah berhijrah. Iwan malam ni, dia di gema gegar bangsa. Malam ni dia ada. Dia rasa ni sekarang ni. Tapi dia kata, dia orang suruh nyanyi lagu. Apa? Daun pisang. Daun pisang. Dia bawa daun pisang. Tak tahu dah dia. Daun pisang-pisang itulah. Kan? Tak nak lah dia. Kawan tu dah bagus. Semua pakai seban, pakai lebay apa semua. Dia bawa suruh nyanyi daun pisang. Tak nak lah dia. Tapi dia ubah lirik dia. Itu dia boleh. Okey? So setuju? Setuju? Okey, masuklah. Itu tak apa. Macam saya pula, anak saya sekarang mengajar vokal. Mengajar vokal, Ustaz. Main keyboard pandai sekali. Suara sedap, kan? Tentang suara tu naik, tone naik ni, tahu. Jadi dia ajar dalam bidang nyanyian sekarang, di bawah pimpinan Mak Adam. Tahu Mak Adam? Ustaz tahu Mak Adam? Tahu ya? Nampak, Ustaz, best Ustaz. Dah, bukan lagu Ustaz. Benar dia apa orang kata? Macam mana? Update status. Jadi tak salah kalau kita kenal Mak Adam ke apa, tak kisahlah kan. Tapi kita ni membawa diri kita ni ke lembah yang bagus, membawa diri kita ni, koreksi diri kita ni bukan senang tuan-tuan. Yang ini saya nyatakan ni, cabaran itu. Cabaran itu tuan-tuan, lagi kita tak nak lah benda itu yang datang. Masa kita nak lu, dia tak datang. Tapi masa kita tak nak ni, ini ya, sebenarnya Tuhan nak tengokkan hati kita tu. Nak tengokkan hati saya ni, aku bagi kau sakit dah. Aku bagi kau stroke, maknanya dia tahu kita mampu tu. Kita mampu tahap itu, stroke minor ni, dia bagi saya mampu lah tu, sebab dia bagi. Aku dah bagi stroke engkau. Kau kata kau tak taubat dengan aku. Kan? Sejauh mana taubat kita tak tahu. Allah yang tahu. Kan? Boleh dah buat. Macam Ustaz Labib, Ustaz Umar kata, bulan puasa dekat ni. Apa koreksi diri kita, apa persediaan yang kita dah buat.
Apa persediaan kita sekarang ni? Yang kita nak menyambut puasa ni, menyambut Ramadan ni. Saya rasa macam tak ada je. Kan? Saya cakap ni, si saya sekali tadi. Pasang Nagoya tu. No. Ini saya kata, abang ni merepek je pun. Puasa tidak lagi, kaya tu. Saja saya tengok akal dia sebenarnya. Kan? Ini cerita dia. Apa persediaan kita? Macam mati ini cabaran ni jangan kenang lah. Jangan cabaran hidup saya sekarang ni, Allahu Akbar. Saya terang-terang je. Kereta tu Alhamdulillah ada. Walaupun buruk tapi ada kereta lah. Dapat lagi Allah Ta'ala nak bagi berjalan naik kereta. Ada orang tak ada kereta langsung. Itulah cabaran dia pula. Macam hati dia berjerah sekarang ni. Ada yang tak ada kereta langsung. Kawan saya sampai sebut nama. Kesian Ustaz. Kan? Tapi dia nak hijrah tu, orang kata dia nak belajar agama tu. Jangan main. Yang bertetu pun saya dah jumpa dah. Bertetu. Daripada Singapura. Apa Mel dia kata. Saya dah bertetu, jadi boleh ke saya sembahyang Mel. Sembahyang dia kata. Tetu itu bab lain, itu isu lain. Bab dia nak pergi sembahyang tak apalah. Yang kita tak ada bertetu ni. Dia nak berpuasa. Walaupun dia bertetu, dia nak berpuasa. Sebab apa dia nak berpuasa? Hati dia dah mabuk dah. Udah mabuk nak dekat dengan Tuhan. Saya pula risau gitu, dia ni bertetu pun dah mabuk macam ni sampai nangis. Dengar ceramah sikit menangis. Dengar ceramah sikit menangis. Dengar pasal-pasal Tuhan menangis. Saya kata, ini hati dia tuan-tuan. Dekat 90, gangster. Jangan cakap lah, dengan anak dia pun gaduh. Anak perempuan pun gaduh. Nak tekam, tumbuk orang tekam. Sampai sekarang ni dia, rupanya dia musafir, keluar, diam, bersuluk, dia minta dengan Tuhan, ya Allah Tuhanku, perbetulkan diri aku, perbetulkan keluarga aku. 40 hari dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah, tuan dan puan ni. Terus anak dia pakai tolong, terus anak dia pegang tangan dia, cium tangan dia. Ini hebat tuan dan puan. Cabaran-cabaran kami sebagai artis, nak jadi baik ini, Allahu Akbar. Macam saya sekarang, dulu nak pakai lebay ni jangan cakap lah, tak nak langsung. Dulu dia biasa pakai seluar kulit, nak mentah pakai seluar kulit, Ustaz. Rambut panjang, tiba-tiba nak potong, malah tu. Sebab rambut tu kita jaga, Ustaz. Jaga dengan air santan semua, 4 tahun dia santan, kan? Ada simpan lagi seluar tu? Ada simpan lagi untuk kenangan kita lah, kan? Ini laku dulu kan. Kadang-kadang saya mengaku dulu masih saya gila dengan Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Arundin Arafis, siapa saya belajar sogu, siapa idola Mel. Saya kata idola saya Ustaz Ismail Kamus dengan Ustaz Arundin. Dia kata. Ustaz idola Ustaz siapa? Idola saya Allah Subhanahu Wa Taala. Amboi terpangkah tu saya. Apa malu lah saya kan. Idola dia kata Allah SWT idola dia. Main-main tu. Betul lah. Berapa kita nak kata orang ni idola, artis itu sebagai idola, Mel sebagai idola. Dosa kita. Allah Ta'ala lah idola kita. Sebab dia yang memberikan, dia yang ambil semua dia punya hak dia. Yang inilah cabaran-cabaran yang selalu mengetui kami sebagai artis ni sekarang. Allah. Kadang-kadang tu saya pernah lah pergi keluar dengan Pak Lokman ni. Ini cerita lah. Pergi Kelantan, bukan dekat tu, Kelantan. Ni saya naik van dengan dia ni. Tiba ke sana, gelak lah kami malam tu. Tiba dekat sana, kami sembang santai lah. Macam ni lah, sembang santai. Lepas tu dah habis sembang santai tu, kami tidur sebilik. Dah habis tu kan, tergaru-garu kepala kan. Mana pihak pengurusan ni tak nampak pun kan. Baliklah kami dekat hotel. Dia bagilah satu beg. Cerita ni, cabaran ni Ustaz. Bolaman satu beg, saya satu beg, macam tu beg ni. Balik dekat hotel, adalah camp plekat selai. Saya selai, bolaman selai. Tuan tak pergi token ke mana? Sendati ke mana? Tak tahulah. Cuba kau kibar-kibar dalam kebelekat tu ada.
Ini kami lepas tu kami gelak lah kan. Kira gelak. Ya Allah Bob, inilah ujian kita Bob. Pertama sekali dalam hidup dia, itulah keplekat tu yang dapat. Memang tu. Daripada sini ke Kelantan bayangkan. Macam mana tu? Duit tinggal RM50 je. Takkan minta orang. Yang RM50 balik KL. Takkan dia tu. Cabaran dia, saja pengurus tengok tu. Pihak pengurusan tu nak tengok kami ni. Boloman ni dia kena melawak dia lah kan. Kena ke boloman sekali kan. Balik tu kipas ni kipas. Satu lay tak turun. Ingat envelope ke turun apa, tebal sikit kan. Tak ada. Oh gelak lah kami kan. Kali lepas tu, tak berlama tu calling. Apa kan? Kat mana? Hotel ni. Bawa kat mana? Hotel dia. Tu saya datang. Oh. Bila saya dah datang tu lega lah sikit kan. Alah, minta maaf lah Abang Mel, Abang Bob kan. Saya tadi sibuk sangat. Tak sempat nak bagi envelope ni kan. Dalam cakap mulut ni. Tak apa, insyaAllah. Tak apa. Dalam hati, tuan perempuan punya langan, dapat dia tanya-tanya kan. Macam tu lah. Ya. Itulah cabarannya bila sikit yang Allah buat macam tu. Sikit je. Tapi sekarang orang tak buat macam tu pun sebenarnya. Macam ini pun saya dapatlah. Orang kata dalam 5,000 dapat aku ni. Jadi itulah cabaran yang Bang Tui. Kadang-kadang bila hijrah ni, saya sambung balik hijrah ni. Artis-artis hijrah ni kadang-kadang tuan-tuan puan juga kadang-kadang kita ni isteri kita bergaduh kan. Ajak dengan ceramah sama, balik kan kadang-kadang boleh bergaduh. Macam artis tembang ni cantik, besok ujian dia macam tu pula. Hari ni Tok Guru saya kata, hari ni pagi ni mungkin kita Islam, petang kita kafir. Tengah hari kita Islam balik, malam kita kafir balik. Itulah kita iman kita, turun naik. Jangan marah saya cakap kafir. Betul, memang betul lah. Kadang-kadang mulut kita main belasah aja. Kan? Ini yang kita takut kita ni tak sampai ke tahap yang Allah nak. Ya? Imam Ghazali pernah menyebut dia, apabila umur kamu menjangkau ke 40 tahun, kebaikan tidak dapat mengatasi kejahatan, maka siap sedia dah masuk neraka. Yang ini kita takutkan. Saya dah 51 dah. Kan? 51 saya. 51 ni kawan-kawan sekolah saya baru lepas ni semalam, ada 2 orang 3 orang meninggal. Itu meninggal pasal apa? Stroke. Allahu Akbar. Saya pernah kena stroke. Tuan bagi lagi nyawa panjang. Itu kena stroke, dah meninggal. Kadang-kadang tak apa sihat walafiat macam abang saya, abang sulung saya. Nak tarik kipas dia, tarik kipas tadi ni, dia memang orang baik lah. Saya kata memang dia orang baik. Tarik, panas sangat, dia kata apa panas sangat ni? Dia tarik pakai apa? Ada tali tu. Tarik kipas. Tarik tu terus. Saya tanya kat kipas ni, macam mana dia meninggal? Tak ada, dia tarik kipas tu, lepas tu habis dia dengar suara soh dia tu. Macam tu. Begitu je habis. Tapi sebelum tu dia sempat khatam Quran malam tu di surau. Banyaklah cerita yang bagus semalam tu. Dia balik tu mana dia suka sangat dia. Dia kata dia cerita dengan kakak ipar saya, dia habis ni, malam ni dia dapat memberi orang makan. Macam-macam lah dia buat. Dia suka benda tu. Akhirnya begitu dia meninggal. Maknanya dia meninggal dalam kebaikan lah. Alhamdulillah, syukur. Kan? Begitu juga artis seperti kami ini, nakkan perubahan, nakkan kebaikan di akhir hari nanti. Ya, kita nak mati dalam kebaikan lah. Itu saya harapkan. Kadang-kadang kita dengar orang ni meninggal macam ni, kita dengar orang meninggal macam ni, takut tuan-tuan puan-puan. Betul saya cakap. Saya ni bukan cakap saya saja nak sosonokkan ni, bukan. Kita masuk dalam yang lah tu, kadang-kadang saya bayangkan bila saya kena lift dalam lift dalam lift ni gelap. Itu pun minitnya, dalam 15 minit saya tu. Menggegar ni lantai ni, kaki saya ni. Gegar takut dalam lift. Gelap. Dengan api tak ada apa tak ada. 15 minit je. Nasib. Itu pun orang ramai tolong buka.
Nak turun pun lambat. Tarik dia pun. Baru dapat keluar. Dapat cahaya sikit pun cukup lah. Kalau dalam kubur tuan-tuan dan puan, ya. Ya, kalau kita kenangkan, masuk ke dalam lahat, 7 langkah lepas tu, siap. Man rabbuka. Apa kita nak jawab ni? Kan? Apa persediaan kita dengan mati? Tak ada saya rasa. Tak ada. Jadi ini yang kita risaukan. Saya mengaku saya takut dalam keadaan mati sekarang ni. Sebab apa? Pernah ya. Pernah tu malam waktu tu saya kena stroke, ulang balik lah. Saya kena stroke ya. Sehingga kan sebelah ni tak boleh buat apa dah. Saya nak panjat toilet, bowl toilet nak buang air besar je. Memanjat ni macam ni lah. Hampir 15 minit sebab saya duduk atas bowl tu, bayangkan macam mana. Tak upaya kita, maknanya kecil sangatlah kita. Tak ada apa dah. Zero. Ya. Jadi saya bercakap ni atas kemampuan saya. Apa yang saya nak ceritakan ni atas apa yang terjadi pada diri saya. Dan saya rasa untuk orang kedua ni saya menyeru pada diri sendiri dan juga menyeru pada tuan-tuan semua. Kalau kita nak diri kita, jangan cerita dengan orang. Balik ni sembahyang taubat. Balik ni kita sembahyang tahajud. Balik ni kita janji azam nak buat benda yang baik-baik. Sehinggalah Ramadan menjelma ni, apa persediaan kita? Apa persediaan kita terhadap Allah SWT? Apa persediaan kita tentang bakal Ramadan yang bakal muncul ni? Ya? Jadi wabi wallahu alam. Untuk orang kedua, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Abang Mail kita. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, itu satu pesanan kepada kita semua. Tapi insyaAllah dia ada satu round lagi yang mana pesanan ataupun kita anggap saja sebagai amanat yang terakhir. Yang boleh jadi mungkin besok kita mati, lusa kita meninggal. Yang boleh jadi mungkin tahun depan kita meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang berbahagia sekalian, di round yang kedua ini, sebelum kita sambung dengar pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar, mungkin di peringkat urus dia Ferrari dah sampai ke belum? Untuk diisytiharkan. Boleh? Teruskan dulu. Okey, Ferrari tak sampai lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan balik dulu tuan-tuan. Mana tahu di kalangan kita ada yang bertuah dapat kita perdana ke? Dapat kereta wira ke apa? Wira tak keluar dah. Ya, jadi tuan-tuan, tadi kita dengar persediaan kita di dalam berhadapan dengan bulan Ramadan. Hari ini kita bincangkan ialah kita nak mencari takwa. Ramai orang, dia boleh sebut takwa. Bila tanya takwa apa dia tak tahu. Maka hari ini kita dengar penjelasan daripada Ustaz Ghazali Omar. Di round yang kedua ini boleh ceritakan kepada kita apa itu takwa yang sebenarnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Ustaz Labib dan juga sahabat ahli panel yang pertama ya, Abang Men. Muslimin dan muslimat yang masih setia bersama-sama insya-Allah kita nak sembang-sembang mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu soalan. Agak-agak kita ni takwa ke tidak? Pernah tak kita sembang dengan bini, ayang tengok abang ni macam orang takwa ke tak? Cuba tanya bini agak-agaknya. Bini tanya, abang nak jawapan sebenar ke bodek punya? Nak sebenarlah, bukan cobaan, biar betul-betul. Bini kata, saya nak cakap takwa macam mana bang? Abang subuh pun abang tak pernah bangun. Saya nak cakap abang takwa macam mana bang? Tengok abang pakai macam, nak cakap pun susah. Macam tok batin orang asli tu. Kata dia, kan? Allahu Akbar. Saya tadi jadi hakim. Karnival Negeri Selangor dibuat dekat kampung orang asli Bukit Lanjan. Saya tak pernah sampai kampung orang asli Bukit Lanjan ni. Walaupun dia duduk di tengah-tengah bandaraya, dekat dengan TV3 kan.
Saya jalan tengok macam mana orang asli duduk tengah bandaraya. Kan? Selalu tengok rumah dia. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Yang bukan Islam ni dia tapi dia tak adalah pakai cawat. Tapi dia pakai seluar pendek lah kan. Ya, dia pakai seluar pendek. Dia duduk depan, pegang anjing dia duduk depan. Oh, saya kata macam ni orang asli. Saya pun tak nak tengok orang asli KL tuan-tuan kan. Oh, duduk tadi saya nak masuk sekolah. Abang, orang asli tak semayang, abang pun tak semayang. Macam mana saya nak kata abang takwa? Qadha Ramadan pun tak habis lagi. Macam mana nak kata abang takwa? Quran pun tak kerti baca. Allahu Akbar. Tuan-tuan, takwa ni apa ya tuan-tuan muslimin dan muslimat? Kita rasa kita tak takwa ke takwa tuan-tuan? Selalu kita perasan takwa. Sebenarnya takwa ni tuan-tuan satu naluri perasaan yang ada kepada seorang mukmin yang dalam hati dia ada perasaan cinta kepada Allah. Ada syukur pada Allah. Ada takut pada Allah. Ada rindu pada Allah. Ada sayang pada Allah. Rasa nak taat Allah. Rasa tak nak engkar perintah Allah. Itu takwa yang sebenar. Rasa seronok nak buat apa yang Allah suruh. Itu takwa. Nak kenal orang takwa senang je. Kalau Allah suruh dia buat, pantas. Kalau Allah larang, dia tak nak buat. Kalau dia terbuat, dia minta ampun, dia rasa takut, dia rasa malu dengan Allah. Ini orang takwa. At-taqwa hahuna. Takwa di sini. Tapi tuan-tuan, orang takwa ni ada ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri dia. Malam ni kita nak sembang. Apa yang dalam Ramadan yang boleh menjana takwa kita? Tuan-tuan, yang pertama sekali orang takwa ni tuan-tuan, dia taat. Patuh perintah Allah. Sebab itu kita puasa sepanjang Ramadan, nak didik sifat taat. Patuh ni. Orang puasa, apa dia buat? Puasa ni buat apa tuan-tuan? Puasa ni senang je. Iaitu masuknya waktu subuh, kita tahan diri. Dari makan, dari minum, dari buat perkara yang dilarang oleh Allah. Sampai bila? Sampai maghrib. Tengok makan, tak makan. Kenapa tak makan bang? Allah larang aku makan. Bulan Ramadan, kita belajar mentaati perintah Allah. Yang kedua, kita belajar menghindarkan diri daripada buat apa yang dilarang oleh Allah. Bang, ayam goreng bang. Ayam goreng pun aku tak makan. Kenapa bang? Tak sedap ke? Sedap. Tapi Allah tak bagi aku makan. Ibu-ibu, ada masuk persatuan tak? Pengumpat setaman. Ada tak masuk persatuan? Adalah ustaz. Saya mami jarumnya. Astagfirullahalazim. Masuk bulan Ramadan, persatuan ini sudah tidak aktif. Mesti tetap kata bulan Ramadan kita berhenti kejap. Ya Cik Tima. Kau jangan ajak aku mengumpat, kurang pahala puasa aku. Bulan Ramadan, yang pakai bergaya, yang pakai ketat, sendat, padat, terangkat, nampak pusat, oh pakai tudung labuh dia. Kan? Saya pernah pergi ceramah dekat kilang Avon. Satu ketika Ramadan, dia ajak saya pergi ceramah. Kilang Avon. Orang produk kecantikan ni, saya pun kata nak pergi, tak apalah pergilah. Nak tengok macam mana kilang. Kan, kita tengok. Yang kerjanya, mestilah orang kaki make up. Tapi saya sampai, bulan Ramadan jual alat make up pun tak make up seteruk sebelum ni. Kalau tidak dia make up tak kenal, Jawa hilang Jawanya. Jangan main. Make upnya, bibir mulut, ya Allah, warna apa tak tahu. Eyeshadow 3 warna. Oh, warna hijau, kuning, merah ada kat mata dia. Oh, jangan main. Kalau lampu isyarat rosak boleh pinjam dia. Sebab semua warna lampu isyarat ada kat mata dia. Jangan main. Tapi bulan Ramadan, dia jadi orang biasa balik. Tak pakai make up tebal. Yang syoknya saya nak masuk, saya tengok ada kakak-kakak yang kat kerja kat situ, tudung tak pakai. Tapi bila saya nak masuk dalam dewan, semua dah pakai tudung. Saya tengok ada 2-3 orang yang tudungnya macam aku kenal. Rupanya dia pinjam ni. Tuan-tuan, lapik meja pakai. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Ramadan. Dia sudah pandai tutup aurat. Kan? Dia sudah pandai menjaga adab sopan dan sebagainya. Itu tanda Ramadan menjana takwa. Dia sudah faham. Kenapa aku tak boleh buka aurat? Allah yang larang.
Kenapa aku tak boleh makan? Allah yang larang. Kenapa sampai maghrib tak makan? Allah yang suruh. Tak. Baik, yang ketiga. Kita belajar dalam Ramadan, pergi ke rumah orang-orang yang bertakwa, rumah Allah. Kan? Nabi sebut, al-masajid buyutul muttaqin. Masjid adalah rumah orang takwa. Saya teringat malam pertama satu ketika dulu saya dipanggil berceramah di satu masjid. Sebelum solat tarawih dimulakan, saya bagi tazkirah dulu. Lepas solat isyak saya pusing belakang, saya pun bagi briefing dalam 15 minit. Tapi saya tertariknya sebelum saya ceramah tu, saya tengok dekat belakang punya ramai orang. Ya Allah, ya malam pertama Ramadan bestnya. Oh tuan-tuan, penuh masjid. Sehinggalah tuan-tuan, sampai keluar melimpah-limpah orang. Subhanallah kan, sonok kan. Kalau kita pergi malam pertama Syawal, Allahu Akbar, di luar melimpah-limpah orang, dalam masjid enggak ada orang. Tuan-tuan kan? Itu beza malam pertama Syawal dengan malam pertama Ramadan. Yang saya tertarik dekat ujung tu, ada satu kelompok tuan-tuan, orang-orang lembut. Orang lembut. Macam Mel tadi dia rambut panjang sebab dia rocker. Yang ni rambut panjang sebab dia lembut. Oh, slow and steady. Tuan-tuan kan? Allahu Akbar. Dia datang kelompok dia ramai-ramai, segan-segan dekat Pak Imam. Malu-malu. Kan dia nak solat dia pun tak tahu dia duduk soft dengan orang laki-laki ke perempuan. Oh kan. Nak salam dekat Pak Imam pun tak berani, haram kata dia kan. Tuan-tuan dia duduk sebelah. Cerita saya tertariknya bukan sebab dia orang cantik, mana dia cantik kan. Tapi sebab ni, dia sendiri terfikir untuk ke masjid. Naluri dia sudah tercetus, aku orang Islam. Orang Islam mesti pergi ke masjid. Al-masajid buyutul muttaqin. Masjid rumah orang bertakwa. Batu Ramadan, kita nak jana takwa, bawa anak, bawa isteri, bawa diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik, yang keempat, yang nak jana takwa, Quran sudah mula turun. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Quran turun buat apa? Quran hudan lil muttaqin, pedoman, petunjuk, panduan bagi orang yang bertakwa. Kenapa kita tak takwa sekarang tuan-tuan? Sebab kita jauh daripada Quran. Sekarang tuan-tuan bangun pagi-pagi cari Quran ke cari telefon? Pagi-pagi. Pagi-pagi kalau tak pergi kerja tak bawa telefon, rasa nak patah balik ke? Rasa apa tuan-tuan? Kita ni terlalu bergantung kepada gadget sampai kalau pergi pejabat tak bawa telefon, geresah dan gelisah. Kan? Punyalah takut orang call lah, takut emergency lah. Apa bapa kita dulu yang tak ada telefon, tak ada emergency case. Kan? Tapi sebab kita dah terikat. Kalau lupa bawa Quran, okey je. Allah saya ustaz lupa Quran, tak pernah bawa. 30 tahun dah tak bawa Quran. Okey je tuan-tuan kan. Pagi-pagi kalau tak baca Quran, okey je. Sehari tak baca Quran, okey je. Tapi kalau sehari tak layan grup, oh gelisah. Hari ni geng grup saya ada 30 ustaz. Pagi-pagi kena layan semua. Astagfirullahalazim. Ni bukan tuan-tuan kita sama-sama lah ni kan. Quran ini adalah panduan kepada orang bertakwa. Waktu bulan Ramadan kita mula dengar Quran. Masjid-masjid alhamdulillah. Cari imam hafiz kan. Ni anak-anak tahfiz yang ikut saya ni. Alhamdulillah bulan Ramadan masjid-masjid cari imam hafiz nak dengar Quran. Bulan Syawal dia hantar balik budak tahfiz nak dengar imam Lailah yang baca inna dengan qul Allah je. Oh kan. Tuan, astagfirullahalazim. Bulan Ramadan kita seronok dengan imam-imam hafiz nak dengar Quran. Selama ni tuan-tuan telinga dengar apa? Ni lah telinga macam Amel kata tadi lah ya. Kita dengar kalau rock macam Amel ni okey juga kan. Dengar rock-rock yang okey tak apa juga. Iwan dangdut. Oh tuan-tuan. Kalau dengar apa tadi daun pisang. Daun pisang lah apa. Iwan dangdut tuan-tuan jiran. Kat Kuala Sangur tu. Kalau tuan-tuan dengar lagu dia sebut subhanallah okeylah. Lihatlah gunung yang tinggi
Subhanallah, itu Allah yang punya. Oh, suara saya nak tukar daripada rock ke dangdut tak jadi. Tengok-tengok. Contohnya. Tak apalah juga. Subhanallah. Masya Allah. Innalillah. Tuan-tuan, astagfirullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat nak train supaya berganding dengan Quran. Lepas tu balik Ramadan ni kita nak salat berjemaah. Ramadan ni kita nak zikr. Itulah tuan-tuan ramuan untuk menjadikan kita orang bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, patut kita keluar daripada Ramadan, kita sudah menjadi seorang lagi individu yang muttaqin, yang Allah janjikan individu itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa offer Allah? Allah kata apa, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, bersegeralah kamu cari keampunan dari Tuhan kamu. Bersegeralah kamu cari syurga yang luasnya langit dan bumi. Yang Allah offer untuk siapa? Allah offer untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ya tuan-tuan, kita syurga nak masuk dengan siapa tuan-tuan? Kita nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, dunia ni kita dah tak sempat duduk dengan Rasulullah. Akhirat kita nak duduk dengan Rasulullah. Siapa yang duduk dekat dengan Nabi? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya tuan-tuan, saya tulis satu buku. Ya tuan-tuan, tajuk buku itu adalah Buktikan Cintamu Terhadap Rasulullah. Ya kalau tuan-tuan teringin nak baca buku saya, dekat belakang. Tajuk dia Buktikan Cintamu Terhadap Rasulullah. Apa kena buat? Antara tanda kecintaan kita kepada Nabi, kita jadi umat Nabi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Baru akhirat besok, jiran kita ialah sahabat-sahabat Nabi. Jiran kita awliya, syuhada dan salihin. Jiran kita orang-orang yang ahli syurga, yang Allah jamin u'iddat lil muttaqin. Disebab itu, marilah tuan-tuan, Ramadan ini kita all out, kita cari keredaan Allah, kita jana sifat takwa. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, dosa diampunkan, pahala terkumpul, mendapat keredaan, dan insya-Allah kita akan dapat jannah, syurga yang dijanjikan. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak panjang lebar pesanan. Huraian daripada Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan yang berbahagia sekalian, bila sebut handphone ni, orang kita panggil telefon pintar. Kadang-kala ianya memang benar-benar pintar. Handphone tidak dikurniakan akal tetapi lebih pintar daripada manusia yang berakal. Ya. Kadang-kala kita rasa kita beli handphone, sebenarnya handphone yang beli kita. Ya. Sebelum ada handphone, kita ada masa baca Quran. Sebelum ada handphone, kita ada masa untuk beribadah. Sebelum ada handphone, kita sebelum tidur baca doa. Bangun tidur, kita baca doa. Bila ada handphone, sebelum tidur kita tengok handphone. Bangun tidur, tengok handphone. Nak solat, tengok handphone. Ini bermakna handphone benar-benar pintar. Bukan kita beli handphone, tapi handphone beli kita sebenarnya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan yang berbahagia sekalian, ada satu cerita, satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni, kelebihan dia ialah Nabi pilih dia, dia jaga Quran, dia kumpul Quran. Waktu Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah, dia jumpa dengan Ubay, wahai Ubay, ceritakan kepadaku apa itu takwa. Lalu Ubay menjawab dalam bentuk persoalan kepada Umar, wahai Umar, kamu pernah tak jalan di atas laluan yang tajam dan berduri? Lalu Sayyidina Umar kata, sudah tentu wahai Ubay. Ubay tanya lagi, wahai Umar, macam mana kamu lalu? Lalu Sayyidina Umar kata, sudah tentu aku lalu dengan penuh berhati-hati. Ubay bin Ka'ab jawab, wahai Umar, itulah takwa. Perjalanan kehidupan ini terlalu jauh, kita nak tuju ke syurga. Maka sepanjang perjalanan itu ada duri, tajam, segala macam ujian. Maka hendaklah kamu berhati-hati, jangan ikut suka hati. Saya ulangi, hendaklah kita semua berhati-hati, jangan ikut suka hati dalam kehidupan ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang berbahagia sekalian,
sebelum kita sambung round yang ketiga yang terakhir, sebelum kita dengar lagu tarikan daripada Abang Mel Wings kita, insya-Allah kita akan saksikan ya cabutan bertuah kita, siapakah yang akan dapat kereta Ferrari, siapakah yang akan dapat kereta apa lagi? Perdana. Oh depan ni. Jadi tuan-tuan anggap sajalah tampal nanti logo Ferrari ke Mercedes depan ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada urusia, dipersilakan. Okey, bagi tuan-tuan yang belum dapat, insya-Allah malam ni kita semua akan dapat hadiah. Kita akan dengarkan lagu yang terakhir daripada Abang Mel Wings kita. Dan kita sebagai yang terakhir ni tuan-tuan, seperti mana hadis Nabi SAW, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuta ghada." Buatlah kerja-kerja dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan buatlah amal ibadah seolah-olah kamu akan mati besok. Kita akan dengar lagu daripada Abang Mel Wings, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Dan kita akan dengar pesanan daripada Abang Mel Wings, seolah-olah dia akan mati besok. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kepada semua kerana pada malam ini memang suara saya habis dah ni. 5 hari turut-turut ni, ini adalah kerja sambil santai menyanyi, kan. Dah nak hilang suara dah. Jadi pesanan saya pada diri saya dan juga keluarga saya, pada tuan-tuan dan puan semua, pergilah ke mana-mana saja, tapi hati biarlah bersama Tuhan, bersama dengan Allah. Kerana Allah itu menjaga kita setiap masa. Ya? Kebenaran itu ada padanya, dan insyaAllah kalau kita mengingatinya selalu, dia akan lebih dekat kepada kita. InsyaAllah. Ya? Terimalah sebuah lagu terakhir daripada saya. Lagu Nostalgia bersama Wings seperti kita dulu. Terimalah Semalam yang Hangat. Tapi lagu ni, lagu lirik dia bukan buat kepada terbetul. Lagu ni okey. Semalam yang Hangat ni kisah kepada J.S. Kevin, pencipta lagu itu sendiri. Dia mohon ampun, mohon maaf sebelum dia meninggal di pusat serenti Rawang tu. Zua kawan saya, basis kepada kumpulan ekspedisi, iaitu sepupu dia, mengatakan, "Ya Allah Tuhanku, berilah aku kesempatan untuk bertobat daripada-Mu." Jadi lagu ini saya kenangkan untuk dia juga sebenarnya. Ya. Jadi kita doakan dia yang terbaik, mudah-mudahan kita pun dapat terbaik di sisi Allah SWT. InsyaAllah selaku terakhir Semalam yang Hangat. Sebelum engkau kemari, tiada resah, tiada kuati, menjelang kemesraanku yang dirindu hanya satu. Mengapa itu mahu jadi teman, mahu jadi kekasih selamanya. Aku bukan lagi mainan dulu, telah ku campakkan kau kemana, ke lautan hitam yang ku tahu pasti kita tak jumpa. Semalam itu semalam, hari ini aku hidup dalam dunia
semalam. Hari ini aku hidup dalam dunia yang nyaman. Kenangan kita luncurkan, kita bakar sama-sama pengalaman hidup siksa. Pengalaman hidup sisa. Pengalaman hidup siksa. Terima kasih. Terima kasih kepada Abang Mel kita, begitu cantik tarik nyanyian beliau. Jadi sebelum kita mengakhiri menutup majlis kita, sama-sama kita dengar pesanan yang terakhir pada hari ini, iaitu daripada Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar. Dipersilakan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagai last saya nak sebut pesanan saya yang pertama, iaitulah tuan-tuan, jangan jadikan majlis ilmu ni majlis ilmu yang terakhir. Tapi kita kena sayang majlis ilmu. Satu. Yang kedua, balik rumah kita azam nak berubah. Kita azam, kita nak settle hutang kita dengan Allah. Nak settle hutang kita dengan manusia. Kita nak top up pahala yang kita kurang. Azam baru kita nak jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lepas. Tahun ni kita nak kutip pahala sebanyak mungkin. Apa saja yang kita boleh dapat pahala, kita nak buat pahala. Kita nak berubah jadi orang yang bertakwa sebelum kita kembali ke rahmatullah. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, begitu banyak pesanan kepada kita semua. Ayuh kita sama-sama kita muhasabah dan kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, tuan-tuan, ayuh kita sebarkan program Agrofest Selangor ini kepada jiran tetangga kita, saudara mara kita, rakan taulan kita, agar dapat sama-sama kita meriahkan Majlis Agrofest yang berlangsung bermula daripada hari ini sehinggalah 21 hari bulan, insya-Allah. Moga-moga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah titipkan segala rezeki yang baik kepada kita, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf sepanjang perjalanan program forum pada hari ini. Moga-moga kita semua diampunkan segala dosa-dosa dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis salatul asr.